Okey, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alright, okey, tak apa. Assalamualaikum selamat pagi ni. Kita akan teruskan dengan kita punya Lightroom. Right, okey, seperti biasa bagi tahu. Dan saya dah bagi you guys dua kaping gambar dekat you guys punya Google Classroom. Minta download satu gambar tu gambar air terjun, satu lagi tu pun gambar air terjun juga. Alright, okey. So kita akan mulakan kita punya ni, sekejap So Lightroom. Kejap saya share screen. Okey, nampak agak screen? Alright. Okey. So easy macam mana kita nak import gambar kita. Lagi sekali kalau kita ada buka macam ni, apa yang buat pergi dekat library dulu. So dekat library ni, bawah ni sebelah kiri ni ada import. Ni ada import ni. So tekan import. So cari dekat mana awak punya file tu. Okey. So tadi saya punya ada dekat bahagian download. Bila bahagian download ni dia memang akan select semualah. So jadi you kena uncheck dulu. Uncheck all, jangan check all, uncheck all. Right, okey. Lepas tu select yang you rasa gambar yang memang ada lah. So saya rasa memang ni dua je gambar saya. Tak ada gambar lain. Okey, dah tu tekan import. Okey, so ada dua gambar, satu gambar sungai, satu lagi gambar air terjun. Alright. Okey. So apa kita akan buat hari ni adalah hari tu saya dia bagi tahu dengan awak yang kita nak buat split toning. Tahu split toning? Kan itu saya dah ajak awak yang bahagian ni bahagian kita develop secara basic ni. Yang kita nak kena tukar kita punya white balance, tone semua dan sebagainya, dan macam mana kita tengok kita punya Instagram ni. Alright, okay. So now ada satu lagi bahagian di mana bahagian bawah tu, hari tu kita cover sampai yang HSL tu. Okay, now kita nak tengok yang split toning ni. Apa function split toning? Alright, okay. Boleh kita mula? Semua dah ada gambar dah? Alright, dah ada gambar dah? Dah buka? Dah ada gambar? Dah buka? Dah Okay, alright. Okay. So saya continue Now kita fokuskan pada gambar ni dulu. Ada dua gambar. Satu gambar yang this one, yang ni. Ni kejap lagi kita buat. Sekarang ni kita fokus gambar yang ni, this one dulu. Yang this one. Ni gambar ni. Alright, okay. So kelas hari tu saya ajar awak macam mana kita buat basic lah. So hari ni kita tengok apa yang dipanggil sebagai split toning. Okay. Split toning ni adalah di mana kita nak buat adjustment antara kita punya highlight dan juga kita punya shadow. Okey, maksudnya sekarang ni kita tengok pada gambar ni kita akan ada dua bahagian. Satu bahagian dekat atas ni yang terlampau highlight, maksudnya terlampau terang. Lepas tu yang bahagian bawah ni adalah dia terlampau gelap. So apa yang kita nak buat? Dalam kita punya gambar seperti gambar macam ni,
Okey, selalunya the main point kita buat adalah kita nak preserve kita punya apa ni? Awan supaya dia tak overblow. Overblow tu maksudnya kita tak nampak putih. Okey. Dan dalam masa yang sama kita juga nak preserve yang dekat bawah ni supaya dia tak overshadow. Overshadow maksudnya dia terlampau gelap. Sampai bila kita level up kan nanti kita akan nampak dia macam orang kata apa, macam terlampau, orang kata apa, terlampau gelap sangat lah, pelik lah. So kita nak preserve dua-dua ni. Itu yang datangnya split toning. Split toning ni maksudnya kita boleh split adjust antara highlight dan juga shadow. Okay, so apa dia buat? Okay, so kita pergi dekat tab split toning ni. Okay, kita tekan pada tab split toning, dia akan keluar kat sini. Kita ada highlight dan kita ada shadow. So apa function highlight dengan shadow? So kalau macam for example sekarang ni, highlight ni kita tahu benda yang paling putih. Kalau kita tengok pada kita punya graf ni, dia yang paling sebelah kanan. Kalau shadow, dia adalah paling sebelah kiri. So katalah for example saya ubah saya punya hue pada saya punya highlight ni. Okay, kita do some adjustment. Boleh tak dia berubah? Sekejap nampak? Ini saya pakai yang ni sebab tadi saturation saya kosong. So katalah for example saya preserve dia warna kuning kat sini. Okay, so saya naikkan saturation saya, highlight saya tu akan jadi warna kuning. Alright, highlight saya akan jadi warna kuning. Okay, so saya buat macam ni. So highlight saya jadi macam waktu petang. Alright, okay. So manakala shadow pula, kalau saya naikkan shadow, saya boleh pump shadow saya ni. Shadow ni pada yang warna gelap-gelap tau, dekat kita punya pokok dan sebagainya, saya boleh pumpkan color dia. Tengok jadi macam mana. Katalah for example this one saya letakkan warna hijau. Something a bit greeny sikit. Dia akan jadi macam ni. So mana-mana yang gelap-gelap ni, dia akan jadi warna hijau sebab saya pump warna hijau kat sini. So kita ada dua. Kita boleh preserve kita punya highlight, kita boleh preserve kita punya shadow. So depends lah pada kita nak buat kita punya split toning kita ni macam mana kita nak buat adjustment. Alright, okay. Lepas tu kita boleh balancekan dia. Kita nak mana lebih, mana kurang. Kita boleh adjust nak kepada yang sini lebih ke, sini kurang ke, ikut up to you guys. Ada pun you guys nak balance kiri kanan ke, boleh. So jadi effects yang kita akan dapat adalah apabila kita apply tu kita akan nampak macam ni. Nampak? So ini adalah effects dia. Ini adalah sebelum, inilah adalah selepas. Okay. So kita nampaklah clear cut dia punya tu macam mana. Macam ni. Ini adalah sebelum warna biru, ini adalah selepas. Okay. So dekat selepas ni kita akan nampak lebih natural. Nampak lebih neutral dia punya gambar berbanding yang gambar sebelah kiri ni. Kiri ni orang tahu okay ni maybe exactly pada kamera. Tapi ini yang sebenarnya, belah kanan ni lah sebenarnya apa yang mata kita nampak. Okay. Basically lah apa yang mata kita nampak. Okay. So ini adalah dia punya line up lah. Okay, untuk sebelum dengan selepas. Alright, okay. So kita boleh buat adjustment macam ni. Alright, okay. Kita menggunakan split toning. Kalau kita nak pakai split toning lah. Alright, okay. So apa yang saya suka buat lah, saya jarang pakai split toning sebenarnya. Sebab saya lebih suka buat lagi lebih detail lah. Macam kadang-kadang saya nak preserve yang bawah ni tanpa membuat split toning. Okay. So now saya back to awak dekat sini ada toggle tau. Tengok kat sini. Sini ada toggle. Kalau apa-apa perubahan kita buat, kita boleh toggle on atau off, on atau off. Okay, so saya off dulu split toning ni. Okay. Now saya nak ajar you guys macam mana kita nak buat custom adjustment untuk kita punya apa ni, kita panggil sebagai ni. Jap. Apa benda lah. Kita punya graduated filter. Sorry saya pun lupa. Okey, nama benda ni graduated filter. Okey. Apa benda tu graduated filter? Okey, sebelum saya continue, yang split toning tadi boleh tak? Boleh Alright, okey. Now kita nak buat yang graduated filter ni. Okey. Selalunya apabila kita dapat gambar macam ni kita dapat gambar macam ni, okey, kita tengok kita punya graf. Okey, graf kita memang dah cantik. Memang dah tak payah usik apa pun sebab graf kita balance. Dia tak ke kanan, dia tak ke kiri, dia tengah-tengah je, dia main tengah-tengah je. Okey, memang dia cantik. Tetapi selalunya apa yang orang suka buat adalah orang suka preserve
this one. Yang highlight ni dia nak preserve lagi. So apa dia buat? Kita boleh letak graduated filter. Graduated filter tu adalah di mana kita meletakkan filter pada bahagian yang ter-overshadow. Ter-overshadow maksudnya bila ter-overshadow kita boleh preserve dia punya originality lah. Selalunya orang akan buat macam ni saya tunjuk. Dia akan tengok okey gambar ni okey sebabkan macam sini terlampau gelap, okey ataupun terlampau suram. So dia orang akan naikkan exposure. So bila dia naikkan exposure, awak tengok apa jadi pada awan tu. Kalau kita naikkan exposure. Saya nak naikkan exposure kat sini. So apa jadi pada awan tu? Awan tu dia akan blur. Nampak Dia blur. Blur maksudnya dia akan jadi putih lah. So kita tak nak that kind of punya putih punya effects. Okay. So apa yang kita boleh buat kat sini untuk kita preserve yang ni adalah kita ambil this function graduated punya filter. Okay, so bila kita klik kat sini ataupun kita tekan huruf M, awak bawa mouse awak dekat awak punya ni, nanti dia akan jadi ada button sign dekat kita punya mouse tu. Dia jadi button sign. So apa yang kita buat, kita klik je, nanti dia akan jadi dua. Kita akan nampak this macam ada tiga line ni. Tiga line ni. Okay. So you klik, you tarik je naik ke atas, nanti dia akan jadi tiga line. So you don't have to worry. Klik, naikkan ke atas jadi tiga line. Dia ada macam tiga line. Ada tak? Ada, right. Okay. So apa graduate filter dia buat? Okay, apa dia buat adalah sebenarnya yang bawah ni adalah yang kita filterkan dia. Kita filterizekan dia. Yang atas ni adalah yang memang original lah. So kita boleh besarkan, kita boleh turunkan dia macam nampak ni. Okay. So yang bawah ni sebenarnya nampak? Alright, okay. Yang bawah ni adalah yang ada filter, yang belah atas ni tak ada filter. Yang nampak lah. Yang gelap ni yang tak ada filter, yang tak gelap tu dia ada filter. Nampak kita ubah. So apa jadi kata for example, sekarang ni kita akan dapat satu menu baru. Dia sebenarnya sama je. Cuma dia bagi extra menu kat sini lah. So apa jadi bila saya pumpkan dia punya exposure ni? Sorry, ni temperature, sorry. Saya pumpkan dia punya exposure ni, apa jadi kat bawah tu, nampak? Bawah tu dia akan blue. Tapi awan tu maintain. Ini kita panggil graduated filter. So jadi saya nak maintain awan tu, saya tarik awan tu sampai dekat bawah ni, adjust. Okey, ini pun saya tarik sikit. Sebab saya nak maintain yang ada awan-awan ni. So jadi saya naik, yang bawah ni saya nak terangkan. So saya pergi ke exposure, saya naikkan exposure saya sikit. Saya tak adalah blue sangat Nanti dia akan kacau kita punya warna putih kat sini. So just a slight a bit je, adjust. Alright, okay. So dah ada kita punya kat sini. Dan dalam masa yang sama dekat kita punya ni, kita boleh tukar dia punya color toning dia. Saya nak much more on greenish, nampak? Ni warna ni. So saya tolakkan dia warna green sikit. Push up sikit a bit warna yellow sikit. Okay. Alright, okay. So jadilah dekat sini. So ada two tones. Ni kita buat two tones yang melalui sistem macam ni lah. Tadi pun boleh buat speed toning, ini pun kita buat two tones. So kita preserve kita punya highlight dan kita boleh adjust kita punya foreground ni lah untuk kita adjust kita punya ni. Lepas tu ada lain lah, kita boleh adjust contrast. You guys nak play around dengan contrast boleh. You guys nak main dengan highlight boleh. Nak drop shadow sikit boleh. Okay. So you drop shadow a bit dekat sini pun boleh. Alright, tak menjadi masalah. Adjust white, texture, okay, dan sebagainya. So kita boleh adjust lagi kita punya kat sini. Okay. So untuk tengok dia punya final result dia adalah kita tekan balik pada kita punya yang ni, yang kita dah ambil graduated filter tu. Okay. So kita tengok effects dia. Apakah jadi? This one is sebelum, this one is selepas. This one is sebelum, this one is selepas. Kita akan nampak. Nampak? Ini adalah sebelum, atas, bawah ni adalah selepas. Nampak tak? Air tu dah diterangkan, tapi awan tu masih lagi ada. Kita maintain the awan tu. Okay. So kita nampak dua-dua lah. Awan pun kita maintain, tapi bawah ni air dia masih lagi menyala. Kita dah terangkan kita punya air dan kita dah tukar colour dia a bit lah. Jadi more greenish compare dengan yang tadi tu. Jadi flat biasa saja. Macam ni. Side to side comparison.
Okey. Boleh? Jadi tak? Jadi graduated film awak tu graduated ya film pula filter. Graduated filter. Maksudnya balance tak balance saya tak faham. Okey betul. Betul. Okey okey tak. Sebenarnya okey bila kita buat graf ni, okey sebenarnya graf ni adalah kita guna untuk kita ketika kita tangkap gambar. Okey. Kenapa kita kena tengok graf? Kat dalam kamera memang dah ada graf lah. Function kita tengok graf ketika kita tangkap gambar sebab kita nak preserve, kita nak maintain supaya gambar tu tak terlebih sangat warna putih dan tak terkurang sangat tak terlebih pula warna hitam. Maksudnya dia tak overshadow, tak terlampau gelap dan tak terlampau terang. Sebab bila kita preserve waktu kita tengah shooting, bila kita masuk dalam ni baru kita boleh buat processing. That's why kadang-kadang bila macam kita buat processing ni ada terlebih sikit. Memang dia akan terlebih, tak apa. Dia memang akan terlebih sikit, tak apa. Tak ada masalah. Tiba, sir, saya punya ni ke kanan. Hari tu saya kata nak tengah-tengah. Memang betul, nak tengah-tengah. Okey. Tapi kalau macam ni dia kira okey lagi, tak jadi masalah sebab kita dah buat processing. Bila processing memang akan jadi macam tu. Tetapi waktu kita tengah buat production tu sendiri, maksudnya waktu kita tengah tengok gambar tu, itu kita kena preserve. Sebab once kita dah masuk dalam editing, apa yang ada pada gambar tu, kalau gambar tu blue, kalau gambar tu di warna putih, memang kita tak boleh buat apa-apa lah. Awak turunlah highlight macam mana pun, dia tak ada apa-apa nilai. Macam dekat yang ni, kita punya ni, kita punya awan ni masih lagi ada nilai. Ada nilai sebab kita boleh nampak lagi, awak nampak Kita masih lagi nampak dia punya shape. Ada bentuk-bentuk awan dia. Nampak kan belakang tu? Belakang tu nampak. Belakang tu pun kita boleh nampak ada bukit lagi. Kalau boleh tengok lah. Sekejap. Saya cuba zoom. Macam mana dia nak zoom ni? Okey. Ada kan? Okey. So maksudnya bila these details tu ada, itu yang kita nak. Tetapi ada orang intent dia kata, "Okey, aku nak tangkap gambar, aku nak nampak yang depan ni. Yang ni nak bagi nampak terang." So pun you buatlah. You pun tukarlah adjustment dekat kamera bagi nampak terang. Bila dia nampak terang, yang ni lah akan blur nanti. Yang awan ni blur. Bila awan ni blur, kita dah tak dapat apa-apa. Kita akan dapat putih je, sekeping je. Macam belakang tu kita photoshopkan jadi warna putih. Itu dalam fotografi kita tak nak macam tu. Ketika kita tengah tangkap gambar. Tetapi bila kita dah masuk editing, yang kita main graph center ni tak apa. Tidak menjadi masalah. That's why kadang-kadang bila kita pelik tau. Saya pun pelik. Kadang-kadang bila kita tengok orang, perasan tak orang punya gambar, tiba-tiba dia jadi macam ni. Sekejap saya tunjuk. Tiba-tiba gambar dia jadi ada warna, sorry saya adjust sikit. Ni saya reverse saya reverse. Okey. Mesti awak pelik kan, tiba-tiba kadang-kadang kan gambar orang dia punya exposure dia dia buat macam ni. Dia buat macam ni. Lepas tu dia drop warna kuning, dia adjust sikit. Jadi macam ni. Sekejap saya drop lagi. Tu. Saya naikkan kontras lagi. Okay. Right. Okay. Ada orang buat gambar macam ni. Macam ni. Belakang ni macam nak hujan. Lepas tu ini gambar macam biasa. Secara logik kita tak akan dapat macam ni tau dalam fotografi. Awak tengok apa jadi pada graf saya. Graf saya balance ke tak balance? Balance kan? Tapi sebab apa saya bagi tahu dalam kita punya Adobe Illustrator ni kita boleh do adjustment. Kalau kita preserve. Ketika kita tengok gambar kita preserve the details, kita memang boleh adjustment. Tapi kalau awak tangkap gambar, awak bagi semua putih, memang tak akan dapat apa-apa. Awak tak akan dapat this kind of color pun. Sebab kita tak preserve details. Itu yang paling penting dalam kita punya
fotografi ni, macam mana kita nak buat. So bila orang tengok ni, macam nak hujan je gambar kau kan. Ikutlah pada kita on how kita punya ideologi untuk kita nak edit kita punya gambar. So there was a lot of style, a lot of technical issue yang kita boleh adjust lah. Sekejap, ini dah overshadow ni. Sekejap, saya adjust balik. Ni saya naikkan. Okay. Tadi more green, yellow, exposure, expose, highlight kurang sikit lah. Okay. Okay, something like this. Sikit. Okay. Alright. Shadow saya pumpkan sikit atas. Okay, dan clear. So dekat sini, back to basic ni. Basic ni dekat exposure saya boleh drop down sikit. Saya drop down sikit. Drop down. Sorry. Exposure saya drop down sikit. Highlight ni saya drop down sikit. Okay. So shadow saya boleh pump sikit ni atas. Right, okay. So nampak ni. So bila saya tengok kita punya differentiation, nampak ni. Okay. Dia more greenish, warna hijau. Ini dia warna flat kosong macam warna air longkang. Ni kita more greenish sikit. Nampak. Belakang tu kita punya gelap tu kita dah gelapkan lagi. Alright, okay. Kalau you nak adjust, you nak make it more bluish, you guys boleh masukkan bluish dekat you guys punya basic. Nampak tu? The blue is coming out untuk kita punya awan. Tapi jangan over lah. Bila over, orang akan nampak obvious. Nampak? So this one is a bit white grey. This one is a bit bluish. So nampak So kita boleh. So whenever we talk about on how to edit kita punya foto, it's not the things that you are following me based on what yang saya dah tunjukkan you guys. Not. It's the things, what is your identity you want to present. If you like some sort like a photographer or photo editor that likes more on color, warm color, you guys jenis suka yang orang main warm color, so you punya gambar most likely all preserve all this warm color, then you should do all warm color dekat you guys punya gambar. Kalau you are someone yang jenis suka main cool color, and then you guys preserve you guys punya cool color. So how to become a warmer color atau how to become a cool color punya photographer is upon to you. Dia kadang-kadang dia depends. Ada sometimes people dia suka tangkap gambar outdoor, dia pergi hutan, dia pergi ni, dan yang tu kita boleh preserve those kita panggil cool color. Kalau someone yang suka pergi main kat open space area, scenery, and then sunset, sunset you guys kena try to main warm color. Sunset kalau main warm color memang cantik. Okay. Kalau macam for example you ambil sunset ataupun sunrise, you guys push dekat dia punya warm color ni, gambar je memang A. Memang A. Alright, okay. So the way that the image is look like is upon to you. Dia tak ada macam kata macam ni, orang ni kata macam ni. Tak. Dia adalah you punya identity. You punya ideologi. What's you rasa nampak menarik di mata you. Dia saya beritahu. Photography is subjective. There's nothing like orang kata, gambar kau salah. There's nothing wrong or right. Dia ada cantik dengan tak cantik je. Bila kita cerita cantik dengan tak cantik, tak semua apa yang di mata kita cantik dan tak semua apa di mata orang cantik. It depends on how people terima kita punya ideologi when kita bawa kita punya cara editing kita. Alright, okay? Okay, yang ni boleh Boleh faham tadi? Alright, okay. Now, yang ni dah settle Okay, now let's kita do a second punya image. Yang ni, this one. Yang ada gambar apa ni? Air terjun lah. Right, okay, this one. So, kalau awak tengok awak tengok gambar tu, tengok tak awan tu? Awan tu ada kita nampak this macam black. Ada sekadang-kadang kita akan nampak flat kosong je. Ramai orang tak faham bila kita nak gambar background awan tu, awan ni kita kena maintain. Mesti ada this cloud ni baru awan. Kalau putih flat itu bukan awan, itu langit.
Alright. So kena faham apa masuk awan, apa masuk langit. Alright. Okay, now sekarang ni cuba kita edit dengan cara you sendiri. You guys tengok. Okay. Kalau you guys perasan, we have a lot of color. Kita ada red color sini, kita ada yellow, kita ada green, and then kita ada white. White ni you guys kena preserve sebab white ni dia akan dia akan reflect dengan this color. Color kita punya apa ni? Kita punya awan ni. If you change the color of this cloud, the color of the water pun akan change. Alright, okay, so be careful. Benda-benda macam ni lah. Okay, be careful. Alright. Kenapa air ni warna putih? Siapa tahu kenapa air warna putih? Cahaya dia tak sebab reflection dia. Reflection daripada langit lah. That's why kadang-kadang bila kita pergi laut, kenapa air laut biru? Kenapa air laut biru? Location dia. Sebab atas dia, atas awan. Bukan awan, langit. Langit dia warna biru. That's why kadang-kadang macam bila kita pergi, cantik je dia cantik lah dekat Sabah dengan Sarawak ni, cantik lah dekat Semenanjung ni, cantik lah Hawaii, dia punya air dia warna biru. Betul, memang air dia warna biru. Kenapa air dia warna biru? Sebab dia adalah reflection daripada langit. Macam mana air tu warna biru? Kenapa pantai kita dekat sini tak warna tu pun reflect kat angin mana? Kat Pulau Bangkok warna coklat je betul, memang betul. Memang air kat Pulau Bangkok. Betul lah, kat Pulau Bangkok dengan Lumut tu warna coklat. Betul, memang air dia warna coklat. Kenapa air dia warna coklat? Sebab dekat bawah dia ada banyak debu. Bila debu, okey, bila kena balik pada macam kita kita punya pasir yang pasir-pasir itulah. Bila kita tengok pasir tu, yang betul lah memang dia punya pasir tu warna coklat-coklat. So bila dia kena, dia bias dekat kita punya pantai. So memang naiklah debu-debu tu yang warna coklat, menyebabkan kita punya air warna coklat. Dekat pantai luar negara, dia orang tak ada debu-debu kecil-kecil macam tu. Dia orang hanya ada batu-batu kasar sahaja. That's why kadang-kadang whatsoever bila kita tengok, cantik lah ni, cantik kan. Kenapa? Sebab apa? Memang kawasan dia memang macam tu. Sebab diorang sebenarnya batu diorang ni macam kita, pasir-pasir pure. Diorang sebenarnya bukan pasir, diorang adalah daripada batu karang. Batu karang yang telah hancur menjadi macam seperti pasir. Batu karang berwarna putih. Bila karang berwarna putih, dia akan reflect balik pada cahaya, pantulan cahaya daripada langit, masuk kat dalam cahaya, masuk dalam air warna biru, dampaklah kita warna biru. That's why kita tengok, cantik lah ni dekat Maldives ni, cantik lah dekat sini. Tapi sebenarnya dekat Malaysia ni ada je pantai-pantai yang macam tu. Cuma kita je tak pernah pergi. Kalau awak tak percaya, cuba awak search dekat Pulau Pangkor. Pulau Pangkor ni ada, Pulau Pinang pun ada. Okey. Dekat Pangkor ada satu teluk ni. Teluk, bukan. Yang private yang dekat Pulau Pangkor, depan tu ada private resort kan? Bukan. Itu bukan. Itu biasa je. Ini ada satu lagi kat Pulau Pangkor. Kalau you guys tengok dekat dalam maps tu, you guys cari ada satu tempat tu, saya lupa nama dia apa. Dia teluk apa benda, tapi teluk tu dia orang dah tutup. Dia tak bagi orang luar masuk. Tapi kalau you tengok dia punya air dia memang warna biru. Memang warna biru. Okey, memang air dia warna biru. Okey. Sementara saya pergi mencari teluk tu, okey, sekarang ni cuba adjust ni dulu. Adjust gambar ni dulu. Okey, adjust awan dia, preserve ikut you guys punya ideologi dengan dia punya color-color hijau ni, color air ni. Okey, lepas kan kita akan tengok apa dia punya result dia. Saya nak you guys try dulu try dulu. Boleh? Boleh.
Okey dah. Okey, okey, okey. Apa ni dah? Dah edit gambar? Alright, okey. Saya share ni kejap. Ni saya beritahu tadi. Ini adalah nama tempat ni Pasir Teluk Belanga. Alright, okey. Dekat Pangkor. Kalau you guys pergi dekat sini, dia memang dekat area sini lah. Okey. Dia memang tak ada jalan tau. Dia memang tak ada jalan. Dan jalan dia you guys kena naik, kena pergi masuk dalam, lepas tu baru jumpalah satu area tu. Dia teluk kat sini. Bila dia teluk, memang air dia memang ombak tak masuk lah. Bila ombak tak masuk, you guys akan dapat this kita panggil a bluish. Nampak ni? Bluish punya apa beach lah. Cantik je pantai dia. Nampak dia punya sand dia warna putih Nampak? Ni dia punya sand dia. Alright, okay. Ini nama dia apa ni? Teluk. Teluk Belanga. Alright, dekat Pulau Pangkor ni lah. Alright, okay. So you guys boleh tengok kat sini lah. Okay. Tapi tak silap saya memang dah ditutup. Dah ditutup atas sebab apa itu saya tak sure. Sebab bila tengok memang ada hari tu saya nak pergi, tapi memang ada orang komen, okey memang dah ditutup. Tak tahulah kok ada orang beli ke dan sebagainya ke. Tak tahulah. Okey tapi memang ditutup. Yes, beli. Ada orang beli tanah ni ke? Dah ditutup ke ataupun ke macam mana saya tak sure lah. Alright, okey. Tapi memang ada kat sini dekat Pulau Pangkor ni. Kat sini. Satu lagi dekat Coral Beach ni memang standard selalunya orang orang boleh pergi nampak lah dekat Coral Beach ni. Siapa yang duduk kat Teluk Nipah ni, you guys kat sini akan ada yang satu temple tu. Dekat sini ada Coral Beach ni. Coral Beach ni you guys akan dapat this kind of punya gambar lah. Nampak ni. Sebenarnya dekat kita punya ni pun ada je macam ni yang air macam ni. So you guys boleh pergi paling dekat yang kita ni lah. Kita punya Pulau Bangkok lah. You guys boleh pergi kan. You guys akan dapat this kind of punya ni lah. Cuma dia tak adalah secantik macam kita tengok dekat apa Sempurna ke Sabah dan Sarawak kan. Tapi at least kita ada this kind punya tu. Okay, alright. Boleh? Itu reflection lah. Saya nak cerita pasal reflection gambar tu tadi. Alright, okay. Kita go back straight to kita punya Adobe. Tadi apa ni? Ni gambar tadi. Alright, okay. Okay, kembali balik pada gambar yang tadi. Alright, okay. So, jadi apa yang saya boleh buat pada gambar ni, kita do some adjustment dekat sini. Alright, okay. First, saya tengok saya punya graph. Okay, cantik. Tak payah ubah pun dia. Cuma saya boleh top upkan sikit color. Alright, so saya add dekat sini saya punya vibrancy dan juga saturation lah. Saya naikkan sikit color dia. Okay, nampak this one is less color and then this one is more a bit color lah. Okay. So lepas tu awan ni saya nak adjust lagi awan ni bagi nampak ni. So jadi saya pakai yang tadi graduated filter ni. Okay. Saya letak kat sini. Alright. Okay. So saya letak macam ni filter tu. So saya adjust. Alright. Okay. And then saya boleh adjust dia punya exposure lah. Nampak? Saya boleh drop down kan kita punya awan tu. Alright. Okay. Tak adalah nampak macam wow. Selalunya orang tak gambar macam ni, betul? Betul? Nak background belakang ni putih baru kita nampak kan? Tak, sebenarnya tak. Kita kena preserve kita punya shadow belakang tu. Alright, okay. So saya make it a bit warmer. Maybe a bit yellowish, greenish sikit. Supaya nampak dia macam a bit Harry Potter. Okay. Alright. Okay, something like that. Okay. So once kita dah adjust tu, play a bit with the exposure, adjust sikit exposure dia okay, contrast naikkan sikit, untuk ada colour sikit. This one saya kurangkan sikit sini sebab belakang ni ada awan, so nampak macam tak obvious. Okay, nampak baru balance. Alright, okay. Dah settle, saturation saya upkan sikit. Ni saya kurangkan, nampak ni? Tak ada. This one ada a bit.
Okay, saturation dekat situ. Settle then, okay, bump settle. Okay, dah jadi. So, saya masih lagi preserve saya punya apa? Graph before after. Nampak tu? Before after, before after. Before after, before after. Right. So dekat sini kita boleh preserve kita punya, kita adjust sikit supaya nampak benda tu lebih menarik. Alright, okay. Okay, boleh? Ya, siapa mesej ni? Sekejap Ada orang mesej Ke ada orang kat tangan? Ada orang kat tangan. Sir, filter tu boleh guna 2 kali tak rasa? Boleh. Awak nak guna banyak kali pun boleh. Okay, kata dia for example, filter ni tadi kita ada satu. Bila satu nampak dia akan ada satu titik. So, apa awak dah buat, letak lagi satu, tekan balik lagi sekali. Letak lagi satu. Bila awak klik je, dia automatically akan letak satu lagi. Klik je letak satu lagi. Klik tarik. Nampak? Saya klik tarik. Klik tarik. Nampak? Saya boleh buat sampai 4, 5, 6 boleh. Klik tarik. Nak delete senang. Select je mana awak tak nak tu, tekan delete. Select je mana tak nak, tekan delete. Okay. So you guys boleh buat lah both untuk up and down, boleh tak jadi masalah. Alright, okay. So kita boleh buat adjustment pada kita punya ni lah. Kalau kita nak do dekat apa punya, orang kata apa? Mana saya punya satu lagi ni? Oh ni, sorry. Okay. So kita boleh buat do adjustment untuk certain point tu lah kalau kita rasa kita nak. Alright, okay. So tak jadi masalah. Alright, okay. Okay, boleh? Contoh kalau kita nak tengah-tengah tu, tengah tengah gambar saja. Petak kecil tak boleh. Kalau kita nak tengah-tengah kecil tak boleh. Dia mesti ada up and down. Kita tak boleh buat spesifik. Kalau spesifik tu you guys kena go to Photoshop. Itu kita dah manipulate. Alright, okay. Right. Okay, satu lagi, last one sebelum kita habis. Last one. Okay, ini kita boleh apply. Ini dah habis lah kita punya Lightroom. Lepas ni you guys dah boleh start tangkap gambar untuk you guys punya assignment, project semua sekali lah. Okay, senang. Right. Okay, last one. Selanjutnya lepas kita buat ni, okay, dah settle semua ni. Okay, ada satu lagi yang saya tak sentuh adalah ni. Kita punya ni. Bukan ni. Sekejap. Transform lens correction details. Details hari tu saya dah ajar kalau you nak sharp you tekan dekat details Alright, betul tak ni? Alright, okay betul. Ini. Pergi dekat yang bahagian effects ni. Pergi dekat bahagian effects. Okay. Once you guys pergi kat bahagian effects, nanti you guys akan nampak this one, the first one. Okay. Post cropping vigneting post cropping crop vigneting. Apa function yang dibuat pada sini adalah this is the numbers of amount yang kita boleh letak pada kita punya gambar
to make sure that orang fokus pada kita punya gambar more slightly, yang kata apa, nampak okey lah. Okay, so bila kita tarik ke kiri, dia akan create this black point dekat dia punya surrounding. Nampak tu? Dia akan create this black point. Okay, so ini pun you guys boleh adjust ikut base apa yang you guys rasa cantik pada you punya tu lah. Alright, okay, so you boleh adjust dekat sini. Midpoint ni pun you boleh adjust, you nak tebal mana pun boleh, tak ada masalah. Alright, okay, so you adjust dekat sini. Kalau you guys ke ni, dia akan jadi macam gambar orang meninggal pula kan. So kita adjust sebelah. Saya suka adjust belah-belah gelap lah. Dia terpulang pada you, tak ada masalah. You guys boleh adjust. So yang ni function dia adalah supaya bila orang tengok, orang fokuskan pada tengah-tengah. Sebab yang kiri kanan tu dia dah macam shadow. So orang akan fokuskan pada tengah-tengah. So jadi orang bila tengok, bam, orang terus nampak yang this one. Tengok, bam, orang terus nampak yang this one. Alright, okay. So itu adalah the last punya bahagian yang kita boleh adjust dekat situ lah, iaitu paginating tu kat sini. Alright, okay. So the end result adalah seperti yang ni. Okay, before, after, before, after, before, after. Alright, okay. Kalau tengok color pada batu yang gambar saya ni pun berubah, color pada kita punya grass pun berubah. Tambah-tambah lagi color pada belakang tu lah, yang kita punya apa ni, kita punya cloud. Gambar pada cloud tu pun berubah. Kita adjust dan kita preserve. Yang lain semua color hampir-hampir sama je macam yang original. Alright, okay. Alright, settle. Lightroom. Okay. Alright, ada persoalan? Okay, boleh? Boleh? Boleh Alright, okay. So kalau boleh, saya rasa itu saja untuk saya nak terangkan awak tentang kita punya Lightroom. Ada sejam memang tak cukup lah kita nak kejar. Okay. Tapi hopefully that you guys boleh follow up lah Alright, Lightroom punya tutorial ni. Very simple. Okay. So saya rasa itu saja. So before we leave, saya tinggalkan you guys punya attendance dekat you guys punya chatting room. Alright, okay. Dengan itu saya sudahi dengan bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya akan up video ni as soon as possible, supaya nanti you guys boleh follow up macam mana nak buat you guys punya ni Adobe Lightroom nanti. Alright, okay. Terima kasih. Assalamualaikum.